Tak ada. Tak ada lah. Cikgu terlupa dah siapa yang minta soalan untuk Terengganu. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan mulakan dah kelas kita untuk malam ni. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi kita akan teruskan dah kepada kelas kita untuk malam ni. Okey, kelas kita kan minggu depan tak ada kelas Minggu depan tak ada kelas sebab kita dah cukup 4 kali kelas untuk bulan 10 ni. Okey, jadi minggu depan tak ada kelas. Sebenarnya cikgu nak cari kertas 2 tau, tapi macam kertas 1 tak study lagi kan. Okey, jadi malam ni kita study kertas 1. Kertas 1 untuk SPM lah. Okey. Jadi untuk kelas kita pada malam ni, cikgu harap kamu semua boleh follow. Cikgu akan terangkan apa yang cikgu nak buat dia. Okey, mula-mula sekali kita punya kelas, cikgu akan terangkan tentang format. Format kertas 1. Yang pertama. Yang kedua, kita akan pergi kepada kita punya perbincangan soalan. Dua tu je. Dua tu saja. Tapi hari ni cikgu akan bagi kamu masa juga nak buat sebab cikgu sebenarnya terlupa yang cikgu belum bagi lagi dalam grup. Okey, mula-mula cikgu akan terangkan tentang format kertas 1. Boleh ke semua cikgu nak pergi? Boleh go. Boleh cikgu. Alright. Okey, jadi kita pergi kepada format kertas 1. Format kertas 1 dekat sini, cikgu pernah ajar dah sebelum ni. Kita ada 40 soalan dalam masa 1 jam 15 minit. Okey, ini adalah yang dasar ni. Ini adalah dasar dia. Maksudnya memang semua orang tahu. Tapi daripada sini, kamu kena faham satu benda. Kamu ada 40 soalan yang nak dijawab kepada 1 jam 15 minit. Dalam masa 1 jam 15 minit. Jadi cara dia adalah kita buat kiraan. Kiraan peruntukan masa. Peruntukan masa. Jadi cikgu tunjuk kat depan ni, kamu boleh fokus. Kat sini kamu akan guna masa SPM nanti. Okey, mula-mula kita tengok total masa dia kita tukar kepada minit. Yang mana 1 jam 15 minit. 1 jam kita ada 60 minit. Kita tambahkan dengan 15 minit. Jadi total masa yang kita ada dekat sini adalah 75 minit. Okey. Jadi untuk setiap soalan yang kita nak jawab ada 40 soalan. Jadi 40 soalan kita bahagikan dengan 75 minit. Sama dengan dekat sini kita ada 40 bahagi 75 kita ada okey, sorry, terbalik. Sorry gang, terbalik gang. 75 minit. 75 minit bahagi dengan 40 soalan, kita ada 1.9 minit. Kita ada 1.875 minit. Daripada sini, cikgu nak kamu nampak yang satu soalan adalah bersamaan dengan 1.875 minit. Jadi kita tukarkan kepada saat darab 60. Jadi satu soalan adalah sama dengan 112.5 saat. Jadi inilah masa yang sebenarnya kamu kena jawab satu soalan. Kan? Okey, 112.5 saat untuk satu soalan. Rasa-rasa boleh ke semua? Nak dengar suara sikit. Rasa-rasa boleh ke? Tak. Boleh.
Maksudnya dekat sini, cikgu simpulkan semua dalam satu page tau. Okey, maksudnya dekat sini, kamu kena pastikan soalan yang kamu nak jawab tu, satu soalan tak lebih daripada 112 saat, 112 saat lah senang cerita. 112 saat. Jadi masa SPM nanti, kamu setkan masa, satu soalan kamu go through dulu. 1 minit dulu. 1 minit. Okey, itu yang pertama, peruntukan masa. Sebenarnya satu soalan tak boleh lebih daripada 112.5 saat. Sebab kalau kamu dah lebih, kamu tak cukup masa. Itu yang pertama. Kiraan peruntukan masa. Yang kedua adalah kita panggil apa orang kata nisbah kesusahan, nisbah taraf soalan lah. Cikgu tunjuk taraf soalan. Nisbah taraf soalan dekat sini adalah 5-3-2. 5-3-2. 5 ni apa? 5 ni adalah soalan yang senang. 3 ni adalah soalan yang sederhana. 2 ni adalah soalan yang sukar. Jadi daripada 5-3-2, disebabkan kita ada 40 soalan, kita ada 40 soalan. Cikgu terus kira, cikgu malas nak tunjuk kat kamu cara kiraan nisbah ni. Okey, jadi 10 lah. Jadi dekat sini 5 ni, 5-3-2 kita dapat 10. 5/10 darab 40. 5. Okey, 4. Okey, jadi dekat sini, daripada soalan senang ni, total kita ada 40 soalan. Total kita ada 40 soalan. Daripada soalan senang, dia adalah 5. 5 dinisbahkan kepada 40 soalan adalah 20 soalan. Okey. 3 pula dekat sini kita ada 15 soalan. 2 ni adalah kita ada 5 soalan sahaja. 5 ni apa? 5 ni adalah soalan senang. Soalan senang daripada 40 soalan ada 20 soalan senang. Kemudian dekat sini ada 3 soalan sederhana. 3 ni bermaksud dekat sini ada 15 soalan yang level dia level sederhana. Dan yang terakhir adalah soalan sukar. Soalan sukar sebenarnya, soalan sukar ada 5 soalan sahaja. Itu adalah pembahagian kepada 5 soalan. Sampai sini dapat ke semua nota cikgu? Dapat. Okey. Ni dulu. Okey, cikgu pergi laju sikit sebab cikgu mula lewat sikit kan. Okey, jadinya di sini kita dah faham satu soalan dalam masa 112 saat je kamu boleh jawab. Lepas tu kita faham nisbah soalan. Nisbah soalan adalah 5-3-2. 5-3-2 adalah dia punya nisbah. 5 ni soalan senang. Soalan senang ada 20 markah. Bermakna kalau kamu tak dapat 20, at least kalau kamu tak dapat 20/40, maksudnya kamu dah mensia-siakan soalan senang tu. Senang tu senang ke cikgu? Okey. Ada orang rasa susah. Sebab apa? Sebab kertas satu, dengar kertas satu dia banyak cover form 1 sampai form 3. Sebab itulah mungkin ada yang rasa susah. Form 1 hingga form 3 dekat sini cikgu terlupa sebenarnya berapa persen. Cikgu rasa 60% form 1 hingga form 3. Dan untuk cover form 4 hingga form 5 ada 40% sahaja. Sebab tu kebanyakannya tak mampu nak jawab sebab dia dah terlupa. Soalan-soalan yang kat sini 60% ni kalau kita tukar kepada peratus,
Masing-masing boleh tengok di hadapan. 6 bagi 100 darab 40. Bermakna ada 24 soalan yang datang daripada Form 1 hingga Form 3. Dan baki soalan adalah datang daripada soalan Form 4 dan Form 5. Jelas ke semua? Nampak ke pecahan soalan dia? Nampak cikgu. Nampak. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu pergi laju sikit. Okey. Itulah sebab dia ramai yang tak dapat nak skor. Sebenarnya soalan tu soalan senang disebabkan dia daripada Form 1 kita dah terlupa dah. Okey. Itu untuk nisbah soalan lah. Malah cikgu buat ni. Okey. Jadi, yang terakhir adalah kita pergi kepada cara menjawab. Cara skor lah, senang cerita. Cara menjawab. Okey, skor. Cara nak jawab soalan kertas 1 adalah kamu kena pastikan kamu ada checking 1 round. Maksudnya 40 soalan 40 soalan 40 soalan daripada 40 soalan tu kamu kena pastikan kamu pergi satu soalan at least 2 kali. Sebab apa? Sebab yang pertama kamu buat, yang kedua kamu checking. Kamu kena pergi 2 kali. Maksudnya 1 sampai 40, lepas tu 1 sampai 40 lagi. Sepatutnya. Sepatutnya. Tapi cikgu faham. Kadang-kadang tak cukup masa. Jadi bila tak cukup masa, kita guna tanda ni. Yang pertama, kita ada tanda right. Ni cikgu dah pernah ajar dah ni. Kok terlupa. Yang kedua, tanda bulat. Yang ketiga, tanda pangkah. Okey. Tanda right dekat sini adalah yang mana kamu 100% confident dengan jawapan kamu. Jadi kamu tanda right. Yang nombor 2 adalah dekat sini dia ada bulat 50% confident. Maksudnya tadi 100%, sekarang 50%. Dan yang terakhir, kalau kamu pangkah dekat sini adalah kamu tak confident langsung. Selalunya yang pangkah ni adalah kamu akan jawab secara random. Sebab kamu tak cukup masa. Okey, sebab paper 1 dia banyak bermain dengan masa. Dapat ke semua nota daripada cikgu ni? Cikgu. Okey. Dapat. Dapat cikgu. Screenshot tau, screenshot. Okey, habis. Habis. Jadi macam mana kita nak gunakan tanda right bulat dengan pangkah ni? Okey. Kenapa kita kena ada tanda right bulat dengan pangkah? Okey, cikgu akan pergi kepada page sebelah. Okey, untuk menjawab soalan 1 sampai 40, yang pertama kamu kena pastikan setiap soalan adalah dalam lingkungan satu. Alhamdulillah. Okey, dalam lingkungan 1 minit 30 saat. Sebab untuk kita jalan soalan ni 1 hingga 40 ni, yang pertama adalah untuk kita sebenarnya kita nak check mana bulatan kita, mana soalan kita right, mana soalan kita bulat, mana soalan kita pangkah. 1 sampai 40 tu bukan masa untuk kamu jawab 40 terus dengan betul. Sebab takut kamu sangkut dekat soalan yang susah, lepas tu kamu terus nak cari. Dah 5 minit. Sebab bila kamu 5 minit, guys, tu kamu kena faham. 5 minit ni at least kamu jawab dalam 3 soalan. Tapi 5 minit tu kamu fokus kepada satu soalan sahaja. Jadi untuk first go through terus satu paper tu, kamu jawab laju dalam 1 minit 30 saat. Jawab satu-satu laju 1 sampai 40. Dan kamu kena gunakan tanda yang cikgu tunjuk dekat depan. Sebab apa? Sebab kalau kamu rasa
Oh ya, aku dah jawab lebih 1 minit 30 saat ni. Aku dah jawab 2 minit. Tinggalkan. Sebab takut soalan tu soalan susah. Jadi bila soalan susah kamu nak tahu, kamu nak cari juga. Kamu dah abaikan soalan senang dengan sederhana yang lain. Jelas ke? Boleh faham ke maksud cikgu tu? Jelas cikgu. Okey, ni dia Ini adalah dapatkan. Dapatkan orang kata tanda. Dapatkan tanda ni maksudnya kamu kena buatlah. Okey, yang kedua adalah okey dah sampai 40. Kamu pergi balik nombor 1. Kamu buat checking bahagian bulat. Sebab bulat ni 50%. 50%. 50%. Jadi daripada 50% ni kamu boleh betul dan kamu boleh salah. Ni nombor 1 kita dapatkan tanda. Yang kedua kita buat checking bulat. Yang ketiga kita buat kita punya checking right. Kita buat checking right. Nisbah yang betul sebenarnya sepatutnya right kamu kena ada 20 right. Tanda bulat dekat sini kamu kena ada 15. Dan pangkah ni sepatutnya kamu tak boleh lebih daripada 5. Sepatutnya lah. Sepatutnya. Tapi kalau right tu lagi banyak daripada bulat, lagi bagus. Maksudnya kamu dah faham soalan tu. Okey, nombor 4. Kenapa kita abaikan terus pangkah ni? Kita abaikan terus pangkah ni adalah supaya kita tak miss markah dekat bulat dengan right ni. Sebab markah dia sama. Soalan tu panjang macam mana pun, kertas satu soalan, satu markah. Dan yang terakhir adalah barulah kamu cek semua soalan dijawab. Sambil tu kamu cek balik bahagian kamu punya pangkah. Ini cara yang sebenar untuk jawab kertas 1. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey. Dia kalau boleh kita ada sekali go through. Lepas tu go through yang kedua cari yang bulat je. Go through yang ketiga kamu cek balik yang right. Dan kalau ada go through yang keempat kamu cek yang pangkah. Semua soalan ni dah jawab dan pangkah sekali dah dijawab. Maksudnya kamu boleh random. Okey, ada yang tanya cikgu. Soalan kertas 1 nak skor berapa markah? Okey, seperti yang cikgu dah bagi tahu, soalan senang ada 20. Sepatutnya jawapan untuk kertas 1 markah kamu mesti 20 ke atas. 20 ke atas. Siapa yang bawa 20 ke atas maksudnya dia tak dapat jawab soalan senang. Alright, selesai kat sini. Okey, boleh cikgu teruskan ke? Boleh cikgu. Okey. Amira, jelas ke ni Amira? Jelas cikgu. Okey, inilah dia. Jadi cikgu harap jelas apa yang cikgu tunjuk dekat depan. Sebab apabila kita nak jawab soalan, kita memang kena betul-betul faham cara jawab dulu. Okey, barulah kita jawab. Okey, kita nak pergi kepada jawab soalan. Boleh ke semua? Boleh cikgu. Okey. Jadi untuk bahagian format cikgu dah cover nanti kalau kamu pening balik, kamu tengok balik rakaman. Okey, perbincangan. Kita nak buat macam mana perbincangan hari ni? Okey, perbincangan yang kita nak buat hari ni adalah soalan yang cikgu upkan dalam kamu punya grup, iaitu Melaka 2023. 2024 cikgu cari tak jumpa lagi sebab tak ramai yang compilekan lagi. Mungkin guru-guru SPM tengah sibuk lagi. Selalu guru SPM yang compile. Okey, habis. Jadi dekat sini kita ada 40 soalan. Kita ada 40 soalan. Daripada 40 soalan ni, macam mana kita nak buat? Cikgu akan bagi kamu masa 1 minit untuk kamu cuba buat. Lepas tu, kamu share jawapan kamu dekat
cek. Boleh ke semua? Boleh cikgu. Okey, Boleh, 1 cikgu. minit Boleh, cuba dan share jawapan dekat chat. Tak boleh lebih 1 minit. Okey, lepas tu cikgu akan terangkan, mungkinlah cikgu akan masih ambil masa 2 ke 3 minit penerangan daripada cikgu. Lepas tu kita buatlah sampai habis masa. Okey. Jadi itu sahaja. Jadi di sini kita akan proceed kepada soalan yang pertama. Boleh ke semua? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 1. Masing-masing cuba selesaikan dan share jawapan dekat chat. Cuba selesaikan dan share jawapan dekat chat. 1 minit dari sekarang. Boleh cuba selesaikan. Okey, cuba buat Tolong kena sekejap. Cikgu ambil jam ni, takut kita jawab sekejap. Share jawapan dekat chat. Share jawapan dekat chat. Zarif, Syed dah Zarif? Ya. Cikgu. Kat WhatsApp yang chat ni ke? Chat ke atau grup WhatsApp? Dekat chat Microsoft Team. Oh, okey. Mana Microsoft Team cikgu? Share. Baru 2 orang ni. Amar. Amar lagi. Mana yang lain ni? Boleh share. Tak ada orang share lagi ni. Okey, selesai sudah masa yang diberikan. Jadi kalau kat sini ada 2 orang je jawab sempat. Jadi dekat sini kita kena jawab laju-laju. Soalannya memang kita kena jawab laju-laju. Okey, sekarang dia nak sama nilai dengan 30. Bermakna dia tengah bercakap tentang penukaran asas lain kepada asas 10. Jadi dekat sini kita gunakan kaedah jadual. Kaedah jadual untuk A 369901. 3 darab 9 kita dapat 27. 6 darab 9 kuasa 1 kita dapat 6. Dekat sini kita tambahkan 27 tambah dengan 6 kita dapat 33. Jadi A itu salah. Kita pergi pula kepada B. B kita ada 40 asas 8. 8801. 4 darab dengan 3 darab 9. Sorry. Bukan 27 ni. Betul lah. 3 darab 9. Sorry. Aduh, cikgu pun. Okey. Jadi 4 darab 1. 4 darab 8 kuasa 1 bermaksud 4 darab 8 kita dapat 32. 0 darab 1 dapat 0. 32 tambah 0 kita dapat 1. 1 jawapan dia adalah B. Jelas ke semua? Boleh faham? Dapat cikgu. Okey. Ni siapa ni? Okey. Jadi itulah dia nombor 1. Alamak, sikit je yang jawab. Kena jawab laju lagi tu. Okey, selesai nombor 1. Kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey, selesaikan soalan nombor 2. 1 minit dari sekarang. Cikgu nak tengok berapa ramai orang boleh jawab. 1 minit je 9-10 semua berhenti. Bazil hantar dekat chat tau. Kat WhatsApp tau. Bagian sini saya cuba hantar tapi dia macam tak kasih. Oh ya ke? Okey, tak apalah. Hantar kat WhatsApp. Okey, bagus. Berlisa hantar kat WhatsApp. Okey, laju, bagus. Kena laju. Okey. Selesai sudah masa yang diberikan. Jadi
cikgu akan mula buat dekat depan. Yang ini apa? Ini adalah tentang penambahan asas yang sama. 1023 asas 4 tambahkan dengan 203 asas 4. Kita selesaikan 3 tambah 3, kita dapat 7. Jadi bila 7 kita tolak dengan 4, kita dapat 3. Bila kita tolak dengan 4 satu kali, tambah 1 dekat atas. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 0, 2, 1, 1. Habis. Itu untuk tambah. Sekarang kita pergi kepada tolak. Ambil yang ni. 1, 2, 3. 3 asas 4. Tolakkan dengan 102 asas 4. 3 tolak 2 dapat 1. 3 tolak 0 dapat 3. 2 tolak 1 dapat 1. Lepas tu 1 lah. 1, 1, 3, 1. Kejap Cikgu ada tersilap ke? Ni tambah 3 tambah 3. Kita dapat 6. Alamak, 6. Sorry. Aduh, cikgu pun. Ni betul. Ini 2 jawapan dia. Okey. Ni 2. Macam mana cikgu dapat 7 ni? Ni 6 tambah 6. 3 tambah 3 dapat 6. 6 tolak 4. Kita dapat 2. Kat sini kita letak 2. Okey. Jadi, daripada sini, kita ambil lah yang ini. Kita gantikan dia dengan 2. 2 tolak 2 dapat 0. 1, 1, 3, 0. Jawapan dia adalah C. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas cikgu. Okey. Tak ada yang share lagi dekat chat ni ke sekejap sangat masa ni? Kamu kena jawab laju tau. Kamu dah nak SPM dah. Okey. Selesai untuk soalan nombor 2. Okey. Kita pergi kepada soalan nombor 3. Okey. Soalan nombor 3. Cikgu bagi masa untuk jawab. Okey. Boleh cuba jawab soalan nombor 3. Senang je ni. Share jawapan. Share jawapan. Okey. B. Baca jawab B. Saya tak pasti sangat lah cikgu. Dah lupa. Tak pasti. Okey. Masa menjawab sudah pun habis. Amira, Izyani, Luqman, Wan, Farisha. Berlisa jawab tak? Berlisa, mana? Okey. Jadi, dekat sini jawapan dia bukan B. Jawapan dia adalah D. Yang pertama, apa maksud metrik sama? Metrik sama dekat sini adalah kamu kena pastikan dia mempunyai susunan yang sama. Jadi susunan untuk A dengan C dah memang salah. Sebab susunan dia dah berbeza. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah daripada susunan yang sama, kamu kena cek nilai yang sama. Kalau kita jawab B, dekat sini 11, dekat sini negatif 11. Lainlah jawapan dia. Jadi jawapan dia adalah D. 11. Ini sama ke ni? Ni sama ke? Okey, negatif 6.5 sama dengan negatif 13/2. Kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat juga negatif 6.5. Sebab kamu kena pastikan nilai dia sama. Jelas ke Bazir? Jelas cikgu. Oh, ya ke Zarif? Oh, ya ke? Baik. Hantar ikut WhatsApp pun tak apa Okey, tapi kalau boleh kat chat lah. Cikgu nak tengok berapa ramai boleh. Okey, cikgu terus kepada soalan nombor 4. Masing-masing selesaikan soalan nombor 4. 1 minit dari sekarang. Boleh cuba buat. 9:16. Semua orang berhenti jawab. Jawab laju-laju. Cikgu nak tengok berapa ramai dapat jawab ni.
Okey, habis sudah masa yang diberikan. Cikgu tak boleh padam jawapan ke? Typo ataupun edit? Tak boleh lah pula. Okey. Okey. Jadi dekat sini cikgu tengok ada yang jawab B, ada yang jawab D. Okey, jadi masing-masing boleh tengok soalan ni senang je, kamu terus tekan kalkulator. Cara dia adalah tolak 3, tolak dengan negatif 4, tambah dengan 4. Kamu tekan kalkulator yang tu, kamu dapat tempat yang sama. Sebab tambah tolak untuk matriks dia mesti tempat yang sama. Tolak 3, tolak negatif 4, tambah dengan 4 dekat sini. Kamu dapat jawapan dia 5. Lepas tu, step seterusnya. 8, 1, negatif 1. 8, 1, negatif 1. Apa simbol dia? Tolak dengan tambah. Tolak, tambah. Tekan je sebiji. 8 tolak 1 tambah 1 tolak. 8 tolak 1 tambah tolak 1. Kat sini kamu akan dapat 6. Sama juga 2, 5, negatif 2. 2, 5, negatif 2. Simbol dia tolak dengan tambah. 2 tolak 5 tambah tolak 2. Kamu dapat sini negatif 5. Dan yang terakhir adalah yang bahagian warna merah. 4, negatif 2, negatif 3 ni. 4, negatif 2, negatif 3. Lepas tu ambil simbol tengah. Tolak tambah. Tekan je sebiji. 4 tolak 2 tambah tolak 3. Dekat sini kamu dapat 4 tolak 2. Sorry, dapat 3. Jadi jawapan dia adalah B. Tengok. Dia sebenarnya bila soalan senang, kamu tak sampai pun 1 minit kamu jawab. Kadang-kadang kamu jawab 20 saat je. Kadang-kadang jawab 30 saat je. Sebab tu boleh sangat sebenarnya untuk kamu counter balik masa tu untuk checking. Semoga jelas. Jelas ke semua soalan nombor 4 ni? Boleh faham? Jelas tu. Okay. Boleh. Alright. Okay, jadi masing-masing setakat ni, cikgu harap kamu okey lagi. 1 minit, cuba jawab soalan nombor 5. Okey, bagus. Ramai dapat B tadi. Okey, Amar tersilap tekan silap B cikgu. Jawapan dia B tau. Okey, 1 minit je tau. 9, 19 semua berhenti jawab. Yang mana cuba untuk jawab. Cikgu ada tips kalau macam cikgu nak jawab laju. Di dalam exam matematik ni mana ada orang jawab slow. Matematik ke matematik tambahan ke, kamu kena sentiasa laju. Otak tu kena sentiasa bergerak. Jadi cara untuk kita gerakkan otak kita laju sikit, kita kena jawab sambil bercakap. Jawab sambil bercakap. 9x kuasa 2 y kuasa 6 darab 3x kuasa 2 per dengan 27 y kuasa 2. Okey, nak selesai mana dulu? Kita macam kita bercakap dengan diri kita sendiri. Tu antara tips dia. Sebab bila kamu tak bercakap dengan diri sendiri nanti antara psikologi ni adalah senang mengelamun. Senang mengelamun. Okey, jadi selesai sudah masa yang diberikan. Okey, A, D, D, C, A. Okey. A, D, C, A. B je tak ada orang jawab lagi. Okey. Okey, ada yang jawab C. Okey, jadi kita tengok soalan ni. Bazil, soalan ni soalan senang ke soalan susah? Saya tak confident tapi itulah kan. Saya buat je. Okey. Soalan ni adalah dikira sebagai soalan senang. Okey. Cara dia adalah mula-mula kamu selesaikan dulu nombor 9 darab 3 bahagi 27. 9 darab 3 bahagi 27. Kamu tekan 9 darab 3 bahagi 27. Okey. 9 darab dengan 3 dulu. Kita tekan 9 darab 3. Lepas tu bahagi 27. 9 darab 3 kan dapat 27. 27 bahagi 27 dapat 1. Bermakna dekat sini nombor tu hilang. Jadi, siapa yang jawab C dengan D dah salah dah. Sebab sini ada nombor 1/3. Semoga jelas. Okey. Kemudian dekat sini kita selesaikan X. Okey. X kuasa 2, X kuasa 2. X kuasa 2 darab X kuasa 2 bermaksud X 2 tambah 2. Kita dapat jawapan dia X kuasa 4. Jadi X kuasa 4. Jawapan dia adalah X kuasa 4. Habis. Kemudian kalau darab dia jadi tambah. Kalau bahagi dia jadi tolak.
Y kuasa 6 bahagi dengan Y kuasa 2. Jadi Y 6 tolak 2 kita dapat Y kuasa 4. Jawapan dia adalah A. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh faham? Boleh, Cikgu. Cikgu. Ya. Cikgu, Siapa nak tanya soalan tu? Cikgu. Yang 9 dengan 27 maksudnya macam mana tu, Cikgu? 9 darab 27 Bukan. dapat 9 darab 3 dapat 27. Lepas tu 27 bahagi 27 dapat 1. Hilanglah. Bukan Tak ada dah. bukan kena guna CV yang sama, Cikgu. CV 9. CV yang sama apa? CV 9. Tak. Bukan. Itu kalau dia ada indeks. Sekarang ni dia nombor biasa, kita darab macam biasa je. Jelas? Jelas, Cikgu. Okey, lepas tu cikgu nak kamu ingat yang kalau dia darab dia jadi tambah, bahagi dia jadi tolak. Sebab tu cikgu cakap ni sebenarnya soalan yang senang, nampak? Cikgu jawab tak sampai 30 saat. Tetapi soalan ni boleh jadi susah kalau kamu lupa. Sebenarnya soalan ni soalan senang, dia jadi susah kalau kita lupa indeks. Itu je sebab kita banyak hilang markah. Okey. Jadi selesai sudah soalan ni. Cikgu nak pergi kepada soalan seterusnya, boleh? Alright. Okey, jadi soalan nombor 6. Tadi soalan form 3 lupa cikgu nak beritahu. Okey, sekarang soalan form 2. Okey, selesaikan. Cikgu bagi masa 1 minit je. Cuba jawab laju, share jawapan dekat chat. Cikgu nak tengok sikit. Tadi indeks tahu, tak sempat salin. Okey, selesai sudah masa yang diberikan. Jadi dekat sini cikgu tengok ada jawab B, ada jawab D, tapi ramai jawab B. Bagus. Jadi boleh share jawapan, share je jawapan. Bila lagi kalau kita tak share jawapan kan? Minggu depan dah tak ada kelas, kamu nak SPM. Berapa minggu lagi? Kamu nak SPM? Okey, jadi sekarang ni ungkapkan T. Kamu kena faham, ini form 2 punya soalan. Ungkapkan, tapi form 2 pun kamu kena tengok betul-betul lah. Okey, ungkapkan maksudnya kamu kena tinggal sorang-sorang. 5R kuasa 2 sama dengan 3T tambah 4S. T tu kena tinggal sorang-sorang. Ada 4 pindah ke. Kenapa pindah 4 dulu? Sebab dia tak melekat dengan T tu. Jadi 5R kuasa 2. Ni 4 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. Yang ni kamu kena mahir. 3 ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Tetapi kamu kena ingat dia bahagi dengan 2-2. Kamu tengok. Sekejap je sebenarnya masa untuk jawab. Jawapan dia adalah B. Kena cuba mahirkan. Bagus. Ramai dapat B. Okay. Tak lama pun nak jawab satu soalan. Okey. Tapi bila kita basic kita ataupun foundation kita dia lemah, dia goyang sikit. Jadi itu yang akan ambil masa sikit. Okey, habis dah. Cikgu pergi kepada soalan yang seterusnya. Boleh ke semua? Boleh, Cikgu. Okey. Ingat tahu jawab Boleh, Cikgu. soalan-soalan kertas 1. Soalan-soalan kertas 1, jalan kerja dia takkan panjang sangat. Kalau kamu jumpa jalan kerja panjang sangat, sila check balik. Okey, 1 minit 9.26 semua berhenti jawab.
Ini Akas ya. Ya, Bazil. Okey, cikgu tak boleh padam ni. Okey. Okey tu je, pandai. Okey, jadi dekat sini cikgu akan mula buat jawapan yang soalan ni. Okey. Jadi untuk Akas ni dia tak ada tau dalam formula. Dia tak ada dalam formula. Jadi kamu kena salin. Okey, siapa yang ingat formula dia boleh jawab. Dia akan senang je jawab. Tapi siapa yang tak ingat formula, soalan yang senang ni dia akan jadi 50-50. Okey, Akas ni yang sebenarnya kamu kena ingat. Okey, yang pertama pernyataan. Daripada pernyataan kamu akan dapat PQ. Ni pernyataan asal. Yang kedua adalah Akas. Iaitu jika P maka Q lah. Okey, untuk Akas dia terbalik pula. QP. Dan seterusnya adalah songsangan. Songsangan ni kamu ambil pernyataan tetapi kamu menafikan P dia, kamu menafikan Q dia. Okey, habis. Okey. Jadi dekat sini kita pergi pula yang terakhir. Yang terakhir kita panggil dia kontrapositif. Kontrapositif kita menafikan pula Akas dia, iaitu tadi dia letak P. Sekarang kita QP. Dia terbalik. Jadi bermakna dekat sini jika K tak, ini dia kata adalah kontrapositif. Yang mana yang manakah kontrapositif kalau dia kata ni songsangan. Daripada songsangan ni alamak buruk pula tulisan cikgu Cikgu tulis baik-baik Daripada songsangan ni kita boleh dapat ini adalah P, ini adalah Q. Siapa tahu dia just terbalikkan saja. Iaitu dekat bahagian kontrapositif jika menafikan Q. Jika K tak sama dengan 5. Jadi K sama dengan 5, K tambah 4, K tambah 4. Ini terus jawapan dia. Sebab apa? Sebab untuk songsangan dia letak P dulu. Tetapi kontrapositif P menafikan P dekat belakang. Tapi Q dekat depan. Jadi sebenarnya ini adalah soalan yang senang. Sebab dia kalau kamu ingat formula ni. Ingatlah formula ni. Dia senang je. PQ, QP, menafikan PQ, menafikan QP. Dia terbalik macam tu je. Okey, jelaskan semua soalan nombor 7. Boleh faham? Okey ke? Nak dengar suara sikit. Alright tak alright? Boleh faham? Kena nak cikgu jelaskan lagi sekali? Boleh Jelaskan faham. lagi sekali. Boleh cikgu. Jelaskan lagi sekali. Okey. Bila cikgu nak jelaskan lagi sekali, untuk soalan ni ramai yang salah ni A. Okey, untuk soalan ni dia punya formula takut tak nampak, kita pergi kepada formula Akas. Okey, takut tak nampak kan sebab cikgu tak buat jika maka. Okey, formula Akas cikgu padam. Okey, jika maka. Yang pertama sekali cikgu buat warna biru, dia kata bagi songsangan tersebut. Bermakna ini adalah songsangan. Songsangan. Formula songsangan adalah selepas jika adalah menafikan dia punya P. Selepas maka kamu menafikan dia punya Q. Sampai situ jelas? Boleh faham? Okey. Okey. Sekarang ni dia nak minta kontrapositif. Kontrapositif dekat sini. Selepas jika tadi yang Q ni, yang menafikan Q, bawa ke depan. Jadi cikgu bawa ke depan. Ini Q kita. Maka menafikan P. Ini menafikan P kita. Ini sahaja jawapan dia. Hafal formula, terus boleh buat. Okey Amar, jelas dah? Jelas. Okey, itulah dia. Ni soalan yang senang kalau kamu ingat formula. Okey, cikgu teruskan pula kepada soalan yang berikutnya. Okey, jadi masing-masing soalan nombor 8, cuba selesaikan soalan nombor 8. Cikgu bagi masa 1 minit sahaja. Cikgu nak kamu share jawapan kamu dekat chat.
Bagus. Ada yang dah share dah. Terbaik. Yang ni dikira sebagai soalan yang sederhana. Sebab dia ada calculation. Kau kena beza. Kau kena beza. Dia ada soalan yang tak calculation ni sikit je. Lepas tu banyak sikit. Lepas tu banyak sikit tu dia bergantung lah. Ada yang gabungan information. Tapi bahagian kertas satu tak pernah lagi ada calculation yang macam kertas dua. Tak boleh. Tak boleh. Okay. Okay. 9.32 semua berhenti jawab. Okey, selesai sudah masa yang diberikan. Cikgu tengok sikit ada berapa ramai dah boleh jawab. Okey, D ada jawab A juga. Okey, jadi dekat sini kita tengok. Jadi cikgu akan selesaikanlah. Okey, diberi S berubah secara secara langsung. Apa-apa langsung dia mesti dekat belah atas. Punca kuasa 2T. Lepas tu secara songsang dengan U. Songsang tu maksudnya dekat belah bawah. Jadi dekat sini, daripada kamu keluarkan je, A itu salah, C itu salah. Nampak tak? Nampak tak? Itulah orang akan panggil objektif. Kamu boleh terus define mana yang salah, mana yang betul. Jadi kamu nak check sekarang B dengan D. Siapa yang jawab A? Siapa yang jawab C? Memang dah salah dah. Okey. Sekarang ni dia kata nak ungkapkan, bermaksud dekat sini kamu kena tambah K. Kena cari nilai K dia. Jadi kalau K dapat 2, jawapannya B. Kalau K dapat 4, jawapannya D. Jadi macam mana dapat K? Masukkan nilai yang ada dekat sini. S tu 8. 8 sama dengan U. U tu 3. K. Punca kuasa T. Punca kuasa 36. Jadi kita selesaikan dekat sini. Punca kuasa 36. Kita dapat 6. 6 bahagi 3. Kita dapat 2. Jadi dekat sini 2 pindah ke sebelah. 8 bahagi 2. Kita dapat 4. Jadi K sama dengan 4, jawapan dia D. Nampak tak semua? Soalan dia sebenarnya senang. Cikgu nak kamu faham, kertas satu ni senang. Senang. Dia membuatkan benda tu susah adalah info tu tak ada dalam kepala kita. Tu jadi susah. Itu sahaja. Contoh. Ada orang dia terlupa K tu macam mana nak cari. Dia akan rasa soalan ni susah. Tapi kalau orang tu ingat macam mana nak cari K, dia akan skor soalan ni. Soalan ni dia akan letak tik. Tapi kalau dia terlupa, dia macam, aku macam ingat lah macam nak cari K, dia akan buat bulat. Tapi langsung kalau dia tak faham soalan ni langsung, dia akan pangkahkan. Cikgu nak kamu pangkah. Cikgu tak nak kamu bazir masa dekat soalan lama-lama. Okey, jelas? Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Boleh ke? Boleh, cikgu. Okey, ingat tahu semua. Tak ada soalan yang mana jalan kerja dia panjang dekat kertas satu. Okey, buat nombor 9, 1 minit dari sekarang. Okey, cepat. Masa bergerak. Tak ramai yang share soalan ni. Share jawapan ni. Okey, ada jawab A, ada jawab B. Okey. Bazil, soalan ni susah tak Bazil?
Tak, cikgu. Okey, Bazir rasa senang. Bagus. Soalan ni kamu akan rasa senang kalau kamu ada info berkaitan dengan soalan ni. Kalau kamu ada info berkaitan dengan soalan ni, kamu akan rasa senang. Okey, masa dah jawab, masa habis dah masa untuk jawab. Info yang pertama adalah kita panggil dia sudut, cikgu terlupa nama sudut tu. Yang ni kita panggil dia sudut pedalaman. Okey, untuk cari warna biru, cikgu pakai sudut pedalaman. Sudut pedalaman adalah 105 tambah dengan sudut warna biru sama dengan 180. Jadi automatik sudut warna biru kamu terus dapat 180 tolak 105, kamu dapat 75. Ini 75 darjah. Itu yang pertama. Yang kedua dekat sini cikgu terlupa nama sudut dia. Sudut pedalaman, sudut selang-seli dengan ada satu sudut tu. Nama dia apalah cikgu terlupa, tapi sudut dia pengeluaran rasanya sudut pedalaman, sudut selang-seli, sudut sepadan. Sudut sepadan. Sini 70, sini pun 70. Tak ada kiraan. Jadi dekat sini ini kan garis lurus. Garis lurus sama dengan 180. Jadi untuk cikgu cari sudut warna merah adalah cikgu ambil 180 tolak 70 tolak 75. 180 tolak 70 tolak 75 kita dapat 35. Maksudnya sini 35. Jadi untuk cari X kan dia membentuk satu bulatan. Satu bulatan berapa darjah semua? 360. 360. Jadi dekat sini sebelum cikgu nak buat, cikgu pun tak nampak ini R ni. Ini kita panggil dia sudut berhadapan. Sudut berhadapan dekat sini ini adalah 25 juga. Okey, cikgu terangkan Yang pertama sudut warna biru, sudut pedalaman. Sudut pedalaman adalah hasil daripada ada dua garis selari dan satu garis rentas silang. Dekat sini kita boleh jadikan dia total dia sama dengan 180. Itu pertama. Yang kedua sudut sepadan. Sudut sepadan ni, sepadan tu maksudnya sama. Okey, maksudnya satu belah luar 70, belah dalam pun 70. Itu sudut sepadan. Kemudian untuk cari 25, cikgu keluarkan dia punya garis lurus. Garis lurus sama dengan 180 darjah. Jadi ini 35, 180 tolak 70 tolak 75 kita dapat 35 ya. 35 bukan 25 ni. Silap type. Okey, lepas tu ini kita panggil dia sudut berhadapan. Ini kita panggil dia sudut berhadapan. Iaitu nilai dia pun sama. Jadi nak cari X satu bulatan tu 360. Jadi dekat sini kamu kira lah. 360 tolak warna hijau 70 tolak warna biru 75 tolak warna merah 35 tolak warna hitam 35. Dekat sini kamu tekan kalkulator, kamu dapat 145. Calculation ni tak panjang. Sebab tu cikgu cakap calculation tak ada yang panjang. Cumanya kamu ada ke tak maklumat tu dekat kamu? Kalau kamu ada, kamu boleh jawab. Kalau tak ada, tak boleh jawab. Okey, jawapan dia D ya semua. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk kat depan? Boleh faham? Boleh Jelas, cikgu. Boleh saya. Okey, jadi nak tak nak kena adakan maklumat ni. Cikgu tunjuk nota. Sudah salin. Sudut bab 8 tingkatan 1. Image. Sekejap cikgu nak adakan nota dalam ni. Buku teks matematik tingkatan 1 bab 8. Ya, semua cikgu nak kamu salin ni, takut kamu terlupa nanti. Kadang-kadang memang boleh masuk. Kamu jangan cakap tak boleh masuk lah. Ni tingkatan 1 takkan masuk lah. Tak. SPM kertas 1 bukan macam tu. SPM kertas 1 bukan macam tu. Okey.
Ni dia. Ni. Ni Okey, masing-masing boleh screenshot nanti study balik. Masing-masing boleh screenshot. Ni cikgu cakap bertentangan tadi. Ni sepadan tadi cikgu cakap. Ni pedalaman tadi cikgu cakap. Ada maklumat ni boleh kamu jawab dengan senang. Tak ada maklumat ni, kamu akan pangkah soalan tadi. Padahal soalan tadi soalan senang. Okey, dah cikgu nak teruskan kepada soalan yang berikutnya. Boleh ke semua? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, kertas satu adalah tentang adakah kamu tahu ke tak benda tu. Kalau kamu tahu, kamu boleh buat. Kalau kamu info tu tak ada dekat kamu, susah sikit lah. Susah sikit. Okey, cuba selesaikan. Cari nilai M tambah dengan N. Okey, soalan ni dia bukan soalan yang senang. Soalan ni dia adalah soalan yang susah. Jadi, cikgu bagi masa 2 minit cuba selesaikan. Dua minit je tau. 2 minit je. Sebab apa kena cikgu bagi 2 minit? Sebab kalau soalan tu kamu ambil masa lebih daripada 2 minit, skip soalan tu. Jangan tunggu lama-lama. Jangan sampai 5 minit. Skip soalan tu. Siapa boleh buat baguslah. Maksudnya dia adalah maklumat ni dalam kepala dia. Ini bab 4 tingkatan 2. Okey, 1 minit lagi. Okey, boleh share jawapan Kalau tak tahu kamu jangan give up pula. Cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan tunjukkan. Okey, ada jawab B. Okey. Jawab C. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Dah cukup 2 minit. Jadi, bila kamu berhadapan dengan soalan macam ni, 2 minit tu adalah maksimum. Walaupun kamu ada idea. Kalau kamu idea soalan ni, tapi dah 2 minit, bulatkan. Cikgu ulang. Yang pertama, kalau kamu boleh jawab dengan lancar, kamu boleh tick lah. Tak ada masalah. Yang kedua adalah, kamu ada idea ni nak buat ni. Ada idea. Ada idea nak selesaikan. Tapi kamu perlukan masa lebih. Tapi dah cukup 2 minit. Bermakna kamu terus jawab soalan yang seterusnya. Takut lepas ni ada soalan yang senang. Disebabkan satu soalan yang ni, kamu tertinggal 5 soalan senang. Tak naklah macam tu. Jadi kita bulatkan dulu. Sebab tu dekat dalam cikgu punya cara menjawab tadi, lepas kamu habis jawab 1 sampai 40, kamu cari bulat. Sebab kamu ada idea nak buat. Ni kamu ni. Takut kamu dah terlupa dah. Ni, nampak nombor 2. Nombor 1, kita go terus 1 sampai 40, kita buat 3 tanda ni di setiap soalan. Lepas tu dah habis sampai 40, cari bulat. Cari bulat. Bukan cari right, cari bulat. Habis kamu selesaikan bulat, baru kamu checking yang right. Nombor 4, baru kamu pergi kepada semua soalan yang dijawab dan kamu hentam yang pangkah. Pangkah ni maksudnya, kamu tak ada idea langsung. Jadi jangan membazirkan yang tak ada idea langsung untuk buang markah yang kamu boleh buat, boleh dapat dekat bulat dengan right. Jelas ke semua? Jelas ke apa cikgu cuba sampaikan? Jelas cikgu. Okey, ingat tu tau. Dah nak exam dah ni. Okey, jadi dekat sini dia ada guna info, 2 info. Yang pertama adalah kita panggil dia jumlah sudut pedalaman.
Jumlah sudut pedalaman. Dan info ni kamu kena ada dengan kamu sebab memang kamu akan jawab. N tolak 2 darab 180. Okey, senang cerita kita pakai info ni je lah. Satu je. Jumlah sudut pedalaman. Ini je formula yang kamu pakai. Okey, yang pertama sekali cikgu akan gunakan formula tu untuk menyelesaikan semua sudut dalam ni, warna biru ni. Warna biru ni apa? Warna biru ni kita panggil dia heksagon sekata. Jadi heksagon sekata dia ada berapa bucu? Ada 6. Jadi menggunakan formula ni adalah N tolak 2 darab 180. Kamu gantikan dia 6 tolak 2 darab 180. Jadi kita pun tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan dia 720. Maksudnya jumlah semua bucu T, bucu U, bucu W, bucu P, bucu Q, semuanya 720. Tapi bila dia cakap sekata maksudnya dia sama. Jadi sama. Maksudnya nilai-nilai bucu ataupun sudut semua sama. Jadi 720 bahagi dengan bilangan bucu, 720 bahagi 6, kamu dapat 120. Sini 120, sini 120, sini 120, 120, 120. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Jelas. Okey. Baik. Untuk garis lurus sama dengan 180 darjah. Jadi, untuk dapat sudut warna hijau adalah 180 tolak dengan 120. Jadi, kita tekan kalkulator, kita dapat 60. Sini adalah 60, sini adalah 60. Jadi, nak cari N. Jumlah sudut pedalaman untuk segitiga. Hafal. Jangan kira-kira dah. Berapa jumlah pedalaman untuk segitiga? 80. 180. Yes. 180. Cikgu nak hafal tak reti. Pakailah formula ni. Kita pakai formula ni je. Jadi N tolak 2 darab 180. Segitiga N dia sama dengan 3. Jadi 3 tolak 2 darab 180 kita dapat 180. Jadi nak cari N, tolak N 180 tolak 60 dekat belah atas. Tolak 60 dekat belah bawah, N sama dengan 60 darjah. Jadi kita jumpa dah N dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey. Jelas ke? Ke kurang? Okey, baik. Okey, untuk cari M ni bukan 120 sebab M daripada sini ke sini. Jadi kamu kena cari sudut yang warna hitam yang ni. Jadi nak cari sudut warna hitam ni, dia dalam poligon yang ni. Okey, poligon ni dia tak kisah apa bentuk dia. Tak kisah apa bentuk dia, kamu kira bucu dia. 1, 2, 3, 4. Jadi bucu dia sama dengan 4. Pakai formula ni, N tolak 2 darab 180. Jadi 4 tolak 2 darab 180, kamu dapat 360. Sekarang kamu nak cari bucu ni, yang warna hitam ni. Sebab kamu nak dapatkan M. M ni sama dengan 120 tambah bucu warna hitam. Jadi macam mana dapat? Okey. Yang pertama adalah bucu warna merah. Dalam garis lurus sama dengan 180. Jadi bucu warna merah sama je, dia dapat 60 darjah. Habis. Bucu warna merah seterusnya. Satu bulatan 360. 360 tolak 120, kamu dapat sini 240. Jadi nak cari sudut warna hitam adalah 360 tolak 41 tolak 60 tolak 240. Jadi sudut warna hitam 360 tolak 41 tolak 60 tolak 240, kamu dapat 19. Bermakna dekat sini M adalah 120 tambah 19. Jadi, kamu tekan kalkulator, kamu dapat 139. Jadi, dia nak M tambah dengan N. M 139, N kamu 60. Jadi, kamu tambahkan, kamu dapat jawapan dia 199. Jelas ke semua? Boleh faham? Betul. Boleh. Jelas Okey. cikgu. Jadi, sebab tu cikgu cakap, ini adalah soalan yang susah. Tetapi
Kalau kamu rasa jalan kerja dia sedikit panjang sebab tu cikgu cakap ni soalan yang susah. Tetapi dia pakai satu sahaja formula. Formula dia adalah satu je. Kamu dapat tak apply formula ni? Ingat cakap cikgu, kertas satu adalah tentang kamu ada tak info tentang soalan tu? Kamu ada tak info? Kalau tak ada info, pangkahkan terus soalan ni, pergi soalan lain. Kalau ada info, contohlah, kamu ada nampak, jumlah sudut pedalaman Cikgu Ahman ada ajar N tolak 2 darab 180. Aku adalah sikit maklumat tentang soalan ni, tapi macam aku dah dapat dah sikit macam nak buat. Okey, lebih 2 minit buat bulat. Nanti kamu datang balik kat sini. Jelas? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Okey, habis dah kat Cikgu. sini. Okey. Tapi soalan ni soalan susah lah. Kalau tak ada info, pangkah terus, pergi soalan lain. Okey. Okey, seterusnya dekat sini ni adalah soalan indeks lah, soalan senang. Okey, jadi masing-masing 1 minit dari sekarang boleh cuba selesaikan. Soalan indeks. Ingat tahu apa cikgu ajar malam ni? Cikgu fokus, memang kita fokus jawab soalan. Tapi fokus kita adalah cara jawab dan cara skor paper 1. Satu minit je, 1 minit sahaja. Cikgu, Ya, yang 8 tu dia darab 1/4 dulu kan baru tambah 4. yes, betul. Okey, terima kasih cikgu. Okay. Okey, masih bergerak. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Cikgu akan mula selesaikan soalan ni. Dah pukul 9.54. Cukup 1 minit. Jadi kalau soalan macam ni, cikgu cakap ni soalan yang senang lah. Sepatutnya kamu boleh buat. Kalau tak boleh buat, pergi buka form 3 bab indeks. Okey, cikgu nak mula buat kat depan, boleh ke? Boleh cikgu. Okey. Boleh cikgu. Jadi kalau cikgu tengok soalan, ada jawab C, ada jawab B. Okey, kita selesaikan. Yang tak jawab tu cuba jawab. Sebab dekat sini kamu nak tengok lah. Kamu dah pemahaman kamu. Okey, dia sama je macam tadi. P kuasa 4 darab. Cumanya dekat sini kita ada 16 P kuasa 8 yang dalam kurungan. Kita tambah satu je maklumat daripada tadi. Okey, maklumat dia adalah 16 pun kena ada kuasa 1. 16 pun kena ada kuasa 1. Jadi, bila kamu nak selesaikan adalah 16 1 darab 1/4, kamu dapat 16 1/4. Jadi, kamu tekan kalkulator 16 kuasa 1/4. Macam nak tekan topi 1/4. Jadi, kamu tekan 16 macam cikgu tunjuk. 16 topi 1/4 dekat sini, kamu akan dapat 2. Jadi, P kuasa 4 darab 2. Lepas tu 1/4 darab dengan 8 kita potong, kita dapat P kuasa 2.
Q kuasa negatif 3. Habis. Jadi 2 salin. 4 tambah 2 kita dapat 6. Q. Kalau dia dekat belah bawah negatif, bila kita nak bawa dia ke atas, dia jadi positif. Ini dia jawapan dia. Jadi jawapan dia adalah B. Soalan ni senang. Tapi kena ada maklumat. Maklumat pertama adalah kita cakap indeks kurungan. Ni cara indeks kurungan. Indeks kurungan formula dia adalah AMN. Kalau dekat sini ada X, jadi banyak pula nombor. Okey, kalau dekat sini ada N, jadi kita akan dapat AMN. Yang pertama. Ni yang pertama. Yang kedua adalah 1 per A kuasa N. Kita tukar. Kalau dia naik ke atas, dia jadi negatif. Tetapi kalau dekat atas tu dah kuasa negatif, bila kita turunkan ke bawah, dia jadi positif. Ini kita panggil dia indeks negatif. Indeks negatif. Ini kita panggil dia indeks kurungan. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey. Boleh cikgu. Boleh. Jawapan dia B. Okey, semoga jelas. Cikgu, Ya. yang tadi tu bukan 16 darab 1/4 ke? Sebab 1/4 kan kalau masuk dalam jadi darab. Bukan. 1/4 ni kuasa. Jadi 16 ni memang nak darab 1/4. Kalau kuasa kena darabkan dengan kuasa. Jadi 16 ni kuasa dia 1. 1 darab dengan 1/4. Kuasa darab kuasa. Kuasa darab kuasa. 1/4 darab dengan 1 dapat 1/4. Jadi selesaikan kita tekan kalkulator. 16 kuasa dengan 1/4. Kamu tekan je kalkulator. Kamu dapat 2. Jelas ke Ammar? Jelas cikgu. Jadi kuasa tak boleh darab dengan nombor asas. Semoga jelas. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 12, kebarangkalian. Cuba selesaikan. Okey, kebarangkalian. Ingat lagi tak ni? Yang ni dia cikgu kategorikan dia sebagai susah sikit lah. Sebab kena buat gambar raja pokok kan. Tapi kalau tak tahu, terus tinggal. 2 minit dari sekarang. Okey, share jawapan. Tak ada info, jangan risau. Cikgu tunjuk. Cikgu tunjuk. Mana Microsoft Team cikgu? Session. Satu minit lagi. Ammar, dapat tak Ammar? Okey, cikgu dah ada. Dia share jawapan dah si. Okey. Jadi seperti yang cikgu bagi tahu. Okey, Bazil, good job. Okey, seperti yang cikgu bagi tahu. Mana Berlisa? Dapat tak? Okey, seperti yang cikgu bagi tahu. Kalau kamu kalau kamu jawab soalan ni lebih daripada 2 minit, sila tinggalkan. Jawab soalan yang lain. Ni bukannya orang kata, cikgu tak sayang markah ke? Cikgu sayang markah. Janganlah disebabkan kita
terlalu sayang yang ni, kita abaikan yang mana kita boleh dapat 5 markah tapi kita disebabkan satu soalan kita abai 5 markah. Jadi kita dalam hidup ni kita kena ada priorities. Priorities. Okey, habis dah. Nanti cikgu merepek nanti. Okey. Jadi sebuah kotak mengandungi, kita ada satu kotak dekat sini, kita ada satu kotak mengandungi 3 batang pen biru, 3 biru. Lepas tu kita ada mana? 3 biru, 5 batang pen merah, 5 merah dan sebatang pen hitam, 1 hitam. 2 batang pen. Jadi ada 2 batang akan dipilih. 2 batang dipilih secara rawak satu persatu tanpa pemulangan. Pemulangan. Okey, hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua pen yang dipilih adalah berwarna sama. Okey. Jadi yang ni cikgu akan ajar kamu, cikgu akan ajar kamu selesaikan guna gambar rajah pokok. Selesaikan guna apa? Gambar rajah pokok. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Tengah tengok ke? Cikgu. Tengok cikgu. Yang ni boleh jadi kita refresh balik kita punya bab 4. Form 4 bab 9. Okey, jadi bila dia ada perkataan ini cikgu terang lama sikit tau. Bila dia kata ada tanpa pemulangan dekat sini, kamu kena faham ini adalah peristiwa bersandar. Kalau peristiwa bersandar, tak ada cara lain kamu selesaikan guna gambar rajah pokok. Jadi gambar rajah pokok cikgu akan buat yang simple sahaja untuk ambilan pertama. Ambilan pertama boleh kamu terjadi ambil pen biru, boleh jadi terambil kamu ambil pen merah, boleh jadi terambil kamu ambil pen hitam. Jadi bila kamu cikgu besarkan, ini biru, ini merah, ini hitam. Okey. Jadi ini adalah kamu punya ambilan. Ambilan yang pertama. Jadi untuk dapat pen biru, dalam kotak ni ada berapa pen? Ada 9. Total pen dekat sini ada 9. 3 batang pen biru, 5 batang pen merah, sebatang pen hitam. 3, 5, 9. Okey, 9. Jadi nak dapat pen biru dekat sini kita ada 3/9. Kebarangkalian dia 3/9. Nak dapat pen merah dekat sini kita ada 5/9 sebab ada 5 pen merah. Nak dapat pen hitam kat sini kita ada 1/9. Sampai sini semua jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Alright. Tapi cikgu okey. Cikgu akan terangkan yang cara singkat lah. Okey. Jadi dekat sini untuk ambilan kedua. Ambilan kedua. Ambilan kedua, dia boleh juga jadi biru, merah, hitam. Cikgu terangkan sikit-sikit je. Biru, merah, hitam. Biru, merah, hitam. Fokus. Sekarang ni dia nak kepada kebarangkalian kedua-dua pen yang dipilih warnanya sama. Jadi kalau kamu nak ambil biru dengan biru tanpa pemulangan 3/9 dekat sini. Dekat sini dia jadi 2/8. Emira boleh faham kenapa dia jadi 2/8? Boleh cikgu. Pandai. 3 pen biru, 1 dah diambil, tinggallah 2. 9 total pen tadi, bila 1 diambil tanpa pemulangan dia jadi 2/8. Selesai. Itu je. Cikgu tak nak tunjuk yang lain. Jadi untuk dapatkan pen biru dan biru, kebarangkalian dia adalah 3/9 darab 2/8. Jadi nilai kebarangkalian dia adalah 6/9 darab 8, kita ada 72. Ini untuk warna biru. Ini untuk warna biru. Habis. Okey. Sekarang nak dapat merah dengan merah. Jadi
Tadi pen merah kita 5/9. Sekarang kebarangkalian dia dah jadi 4/8. Kenapa 4? Sebab 5. Tadi 5. 1 dah diambil, tinggal 4. Tadi total ada 9. 1 dah diambil, tinggal 8. Jadi 4/8. Jadi kebarangkalian untuk dapat warna merah adalah 5/9 darab 4/8. Jadi dekat sini 5 darab 4 dapat 20, 9 darab 8 dapat 72. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Hitam dan hitam. Untuk kita dapatkan kedua-dua pen hitam. Dekat sini 1/9. Jadi pen hitam, lepas kamu ambil 1, 0/9. 0/8. Jadi bila dia kosong, maksudnya mustahil kamu nak dapat 2 pen hitam. Sebab apa? Sebab ada 1 pen hitam sahaja. Habis kat sini. Okey, sampai sini boleh follow lagi? Sampai sini boleh follow lagi? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Sekarang dia nak kebarangkalian kedua-dua pen. Jadi kita ada biru-biru, merah-merah, hitam tu tak ada lah. Jadi dah tak ada dah. Jadi jawapan dia, tadi kita darab sebab dia nak kebarangkalian. Sekarang ada 2 nilai. Boleh jadi biru-biru, boleh jadi merah-merah. Jadi dekat sini kita tambah. Jadi 6/72 tambah 20/72. Kita tambahkan, kita dapat 26/72. Jawapan dia A. Ni cara nak selesaikan. Okey. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas cikgu. Okey. Oh. Ini kamu kena tengok screenshot macam mana cikgu selesaikan peristiwa untuk gambar raja pokok. Okey, selesai. Cikgu pergi kepada soalan yang seterusnya. Boleh ke? Boleh cikgu. Okay. Ni jalan kerja dia tak panjang. Tak panjang. Yang ni kamu nampak serabut ni memang gambar raja pokok. Jadi jalan kerja dia yang ni je. Yang ni je ada 3 je. 1, 2, 3. Ada 3 je. Tapi kamu ada tak info ni? Kalau tak ada info ni, terus langkah. Terus langkah. Jangan lama-lama kat sini. Kalau ada info ni, tapi macam, tak boleh nak selesaikan lagi. Bagi masa dekat diri 2 minit je. Lepas tu langkah. Okey, habis. Okey, kita pergi pula kepada soalan 13. Soalan 13 ni soalan yang senang lah. Jenis akaun yang boleh dipercayai. Ha, 1 minit je tau. Okey, 10, 9 minit berhenti jawab. Amira dapat jawab ke ni, Amira? Ke tengah buat lagi? Tak tahu lah cikgu. Tak tahu. Okey. Ini ada dalam form 3 ya. Ini ada dalam form 3. Amar dah belum Amar? Kita tak tahu juga. Bazil tahu tak ini pasal ni Bazil? Okey, hilang dah. Okey, jadi cikgu mula buat kat depan boleh? Boleh ke semua? Boleh. Okey. Jadi dekat sini akaun yang ada, akaun simpanan tetap semasa, akaun bank je mana ada. Akaun bank ni memang akaun bank kau tinggal berapa. Tapi bawah akaun bank tu apa? Jadi jenis akaun, jenis akaun. Kamu dah ada kad bank ke semua? Cikgu nak dengar suara sikit. Kamu dah ada kad bank dah? Belum. Belum, okey. Macam mana cikgu nak terang? Okay, tak apalah, cikgu buka. Buku teks, matematik tingkatan 3, bab 3. Dia akaun ni ada 3 je. Akaun simpanan tetap dan akaun semasa. Okey.
Jadi cikgu bagi nota ni, kamu screenshot kamu screenshot. Ini di bawah tajuk simpanan. Okey, ni dah pelaburan ni. Okey, bukan. Okey, kejap bagi cikgu masa kejap cari nota. Sistem perbankan Islam. Kejap. Account. Ni. Okey, jadi banyaklah pula. Okey. Jadi jenis akaun yang ada dekat sini adalah yang pertama akaun simpanan tetap. Akaun simpanan, kedua akaun simpanan tetap dan yang terakhir adalah akaun semasa. Akaun bank tak ada dalam list. Itu je, itu sahaja. Tak ada calculation, tak perlu calculation. Just info sahaja. Okey, selesai. Jadi kalau siapa-siapa nak tahu akaun simpanan ni, cikgu akan ceritakan secara mudah lah. Cikgu akan ceritakan secara mudah. Akaun simpanan ni adalah satu akaun yang kamu boleh keluar masuk duit suka hati kamu. Tu je. Selalunya kalau kamu tengok orang cocok duit dekat bank tu, dia pakai akaun simpanan. Akaun simpanan, kamu dah bank in RM100, kamu nak keluarkan balik RM100, tak jadi masalah. Benda tu boleh terjadi dekat akaun simpanan. Jelas ke? Boleh faham? Jelas, cikgu. Okey, itu akaun simpanan. Maksudnya, transaksi dalam satu hari, suka hati kamu. Kad tu kamu punya. Kamu nak keluar masuk banyak kali, suka hati. Akaun simpanan tak ada masalah. Jadi selalunya akaun simpanan ni jumlah dia sikit. Sebab apa? Sebab dia orang kata boleh keluar masuk. Yang kamu QR tu akaun simpanan lah tu. Kamu QR tu, kamu punya duit dalam akaun simpanan tu. Dah kalau kamu pergi 10 jenis kedai, tak ke 10 transaksi, itu akaun simpanan. Akaun harian kita panggil. Yang ni cikgu jadikan dia sebagai poket. Maksudnya cikgu tengah berjalan, akaun simpanan ni apa? Akaun simpanan ni adalah poket. Kamu nak masuk duit, kamu nak keluarkan duit, suka hati kamu. Tu poket kamu. Okey, habis. Semoga jelas. Okey, kita pergi kepada akaun simpanan tetap. Okey, cikgu jelaskan secara mudah. Okey, untuk akaun simpanan tadi semua jelas? Akaun simpanan. Jelas. Okey. Akaun simpanan tetap. Jelas. Okey. Kalau akaun simpanan ni, dia adalah poket. Kalau akaun simpanan tetap, dia diwakilkan cikgu sendirilah. Cikgu wakilkan dia sebagai tabung. Tabung ni, bila kita ada tabung, kita masuk duit dalam tu, kita nak keluarkan susah dah. Boleh nak keluarkan, kena pecahkan tabung. Jadi itu adalah akaun simpanan tetap. Jangan pakai tabung yang kamu boleh buka. Kita cakap tabung yang memang tak boleh buka. Sekali nak guna duit, kamu kena pecahkan tabung tu. Tu akaun simpanan tetap. Tadi poket, kamu boleh keluar masuk bila-bila. Tapi akaun simpanan tetap, kamu boleh masuk. Tapi nak keluar tu, kamu kena pecahkan tabung kamu. Sama juga dengan akaun simpanan tetap. Kamu nak keluar duit, kamu kena batalkan kontrak, baru kamu boleh keluarkan duit. Itu akaun simpanan tetap. Jadi akaun simpanan tetap selalunya jumlah dia lagi besar sikit daripada akaun simpanan. Sebab apa? Sebab dia simpan lama. Dia tak kacau duit tu lama. Selalunya akaun simpanan tetap dia ada 2 bulan, ada 6 bulan. Contoh kamu dah setkan dalam Maybank kamu, okeylah 6 bulan lah. Okey, 6 bulan tu kamu tak boleh sentuh. Lepas 6 bulan baru kamu boleh sentuh akaun simpanan tetap kamu. Jelas? Boleh faham? Boleh. Boleh, Itu akaun simpanan tetap. Maksudnya kalau dah 6 bulan, lepas 6 bulan baru kamu boleh sentuh duit kamu. Akaun simpanan, kamu masukkan duit hari ni, kamu nak keluar terus hari ni juga boleh. Akaun simpanan tetap, kamu masuk 6 bulan lepas tu, kalau kamu set 6 bulan lah, 6 bulan lepas tu baru boleh keluar. Dia ibarat tabung. Okey, selesai. Nak keluar awal boleh, tapi kena penalti. Penalti. Okey. Jadi dekat sini akaun semasa adalah kita bercakap tentang cek. Senang ceritalah cek. Tadi poket, sekarang tabung, sekarang cek. Kalau dekat sini kita bercakap tentang cek. Apa yang kita faham tentang cek? Cek ni selalunya dia pegang duit yang besar lah. Dia pegang duit yang besar. Tu je. Senang cerita, itu sahaja. Jadi bila dia pegang duit yang besar,
transaksi dia mungkin akan memakan masa sedikit. Akan makan masa sedikit. Tapi tak terlalu lama macam akaun simpanan tetap. Sebab akaun simpanan tetap dia ada masa dia. Cek tak ada masa. Cek tak ada masa. Kamu nak refund balik cek tu terus, boleh. Tak jadi masalah. Cumanya mungkin kena tunggu sehari ke 2 hari. Okey, jelaskan semua. Itu je lah secara mudah. Okey, boleh faham? Boleh. Okey. Boleh cikgu. Inilah chat. Kalau kamu nak baca lebih, kamu boleh. Ni melalui chat penggam. Boleh melakukan pembayaran pihak lain melalui chat. Sebab tu dia tulis gambar cek kat sini. Kalau kamu tengok cek, tu pakai akaun semasa lah. Cek, duit dekat cek tu, yang pegang duit dalam cek adalah akaun semasa. Semoga jelas. Okey, banyak cikgu right. Okey, habis dah. Okey, kita pergi kepada soalan 14. Okey, masing-masing ada lagi tak ni dekat sini? Ada. Okey, masing-masing boleh. Boleh selesaikan. Okey, kat sini sebelum kamu pening, cikgu tunjukkanlah. Dia kata ada beberapa contoh. I sama dengan PRT. Sebenarnya ini cikgu dah jelaskan lah. Kamu boleh tengok balik dekat rakaman. Rakaman untuk form 3. Cikgu jelaskan A to Z apa yang ada dalam form 3 ni. Nanti cikgu up balik tau. Okey. Sekarang boleh selesaikan soalan ni. Soalan ni sebenarnya soalan yang senang bagi yang ada info. Tapi dia jadi susah untuk yang tak ada info. Itu je lah cikgu boleh cakap tentang paper 1 ni. Kamu ada info pasal tu, kamu boleh jawab. Ni pakai ni je. Kamu ada info, kamu boleh jawab. Tak ada info, tak boleh jawab. Cikgu up balik untuk kewangan. Boleh cek dalam grup Nanti kalau nak study pasal kewangan kan. Calculation dia. Kewangan. Okey, 1 minit lagi. Simpanan. Cikgu tengah mencari. Tu cikgu bagi extra kelas lah, tapi extra kelas cikgu tunjuk kat situ. Okey, selesai sudah masa yang diberikan. Okey, cikgu akan pergi kepada soalan di hadapan. Boleh ke semua? Kita dah nak habis masa ni, boleh ke? Kita tengah buat lagi. Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, jadi masing-masing mana tengok Aminah ingin mendepositkan 20,000 ke dalam akaun simpanan tetap selama 2 tahun. Jadi 20,000 ni akan jadi P kita. 20,000. Selama 2 tahun, 2 tahun ni akan jadi T kita. 2 tahun. Okey, kadar faedah pelan 1 dan pelan 2. Jadi masing-masing boleh tengok dekat sini. Pelan 1. Pelan 1 kadar faedah dia adalah 3%. Jadi R dia adalah 3%. Okey, dan di compound selama 3 bulan. Okey, untuk cari nilai compound dekat sini adalah 12 bahagi 3. Dekat sini kamu dapat N tu sama dengan 4. Di compound setiap 3 bulan. Ni tahu N, bilangan berapa kali faedah di compound dalam setahun. Kenapa cikgu ambil 12? Sebab dalam setahun ada 12 bulan. Jadi dia di compound setiap 3 bulan. Jadi maksudnya 12 bahagi dengan 3. Maksudnya dalam tahun tu dia di compound sebanyak 4 kali. Itu pelan 1. Okey, pelan 2 pula. Pelan 2 pula. R dia adalah
3.2% dan di compound setiap 6 bulan. Jadi 12 bahagi dengan 6, kamu dapat 2. N kamu 2. Jadi nak buat apa? Dia kata berapakah perbezaan faedah didapati antara kedua-dua pelan tersebut. Jadi nak cari perbezaan faedah. Jadi pakai formula ni. Untuk pelan pertama cikgu pakai warna biru. MV P kita 20,000. Lepas tu 1 tambah R kita 3. 3%. 3% adalah bersamanya 0.03. N kita 4. N kita 4. T kita 2. Kamu tekanlah kalkulator, dapat je lah jawapan. Okey. Jadi dekat sini cikgu pun tekan kalkulator. 1 tambah 0.03. Ya, okay. 1 tambah dalam kurungan 0.03 bahagi dengan 4. Lepas tu cikgu buat kuasa dia. 4 darab dengan 2 kita dapat 6. Darab dengan 20,000. Jadi dekat sini untuk warna biru cikgu dapat 20,917.04. Okey, habis. Okey, kita buat pula bahagian warna hijau. MV 20,000 juga. 20,000 juga. 1 tambah R kita 3.2. 3.2 bahagi dengan 100, 0.032 per dengan okey, kat sini 4 sebab N dia 4, kat sini N dia 2. NT, N kita 2, T kita 2. Tekanlah kalkulator. 1 tambah dalam kurungan 0.032 bahagi dengan 2 kuasa 4. 20,000 darabkan dengan answer. Dekat sini kamu dapat 21,311.0.5. Sampai sini semua jelas ke? Boleh faham ke? Amira jelas ke Amira? Jelas cikgu. Okey, Amar jelas ke Amar? Dapat ke Amar? Jelas cikgu. Okey. Ini adalah kita orang cakap kita dapatkan dia punya faedah. Okey, sekarang berapakah perbezaan faedah yang didapati antara kedua-dua pelan tersebut? Okey. Jadi, untuk dapatkan dia punya faedah, kamu kena faham. Kamu kena faham yang apa orang kata? 1311.05 tolak dengan 91. Kenapa tak ada jawapan? Kejap 20,000. Kejap cikgu masa cek balik 20,000. 2 tahun. 3%. 3 bulan. 12 per dengan 3 dapat 4. MV 20,000. 1 tambah. Aku cikgu silap tekan kalkulator. 1 tambah 0.03 bahagi dengan 4. Kuasa 6. Betul dah. Darab 20,000. 20,917. Okey, betul. 1 tambah 0.032 bahagi 2. Kuasa 4. Darab 20,000. Okey. Berapakah perbezaan faedah? Cikgu tak dapat tak jawapan ni. Sekejap. Okey. Sebab nanti kalau siapa-siapa boleh rujuk. Ya, Ahmad. Cikgu. Yang MV tu jawapan sebenarnya 21,231.97 sen. Dapat jawapannya A. Apa yang pelan 2 ni apa? Yang MV. Matched value. Yang ni? Tekan kalkulator dapat 2. Yang ini tekan kalkulator dapat 21,231. Yang warna biru cikgu. Yang warna biru? Ya. 20,000. Kalkulator dapat 21,000. Cikgu salah tekan kalkulator ke? Oh ya, cikgu buat kuasa 6. Dapat. 1 tambah 0.03 bahagi dengan 4. Kuasa 6 pula cikgu buat kuasa 8. Maafkan cikgu. Cikgu tersilap tekan kalkulator. Yang ni 21,231.98 kan? Betul kan Amar kan?
Ya cikgu. Okey. Jadi kalau dia kata faedah untuk yang pertama tolak 20,000 sebab dia simpan 20,000. Jadi faedah dia dekat sini untuk pelan nombor 2 1311.05. Untuk faedah bagi pelan yang pertama tolak dengan 20,000 sebab 20,000 tu adalah duit dia. Jadi dekat sini kita dapat RM 1231.98. Jadi dekat sini kamu pun tolak sebab dia nak bagi tahu perbezaan faedah. Perbezaan faedah yang besar tolak dengan yang kecil RM 1311.05 tolak dengan RM 1231.98. Dekat sini kamu tekan kalkulator, kamu dapat 79.07. Okey. Cikgu tersilap satu je tadi. Cikgu pergi buat kuasa 6 tapi sebenarnya kuasa 8. Okey, maafkan cikgu. Okey. Jadi sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke? Okey, cikgu. Jelas, cikgu. Okey. Ni MV, nilai matang. Nilai matang bermaksud nilai simpanan tambah terus dengan nilai faedah. Okey, selesai dah. Okey, kita mungkin tak cukup. Memang tak cukup masa lah. Okey, cikgu minta maaf kat kamu buat 15 minit je. Buat dah nak ni. Okey, ni soalan yang terakhir. Masing-masing boleh selesaikan soalan 15. Kalau siapa-siapa ada masalah, lepas kelas nanti cikgu akan tunggu sekejap. Siapa-siapa yang ada nak tanya soalan boleh tunggu sekejap. Nanti cikgu akan jawab. Okey, 1 minit. Dapat tak soalan ni? Mira, boleh buat tak soalan ni agak-agak? Boleh kot. Okey. Okey, selesai sudah masa yang diberikan. Jadi dekat sini kita pakai kaedah nisbah. Kaedah nisbah ni macam mana? Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Kalau boleh jawab, okey, kamu ada idea lah. Okey, seorang budak berdiri dengan ketinggian dia 1.6 meter. Jadi tinggi dia 1.6 meter. Kita panggil dia tinggi sebenar. Ni tinggi sebenar. Okey. Tinggi bayang-bayang, tinggi bayang-bayang dekat sini, dia mendapati bayang-bayang berkurang 2 meter di atas tanah. Cikgu buat 2 meter. Sama dengan tinggi sebenar. Anggarkan tinggi sepohon pokok X. Jika perbezaan tinggi pokok tersebut dan bayang-bayang pokok adalah 1.2. Maksudnya perbezaan bermaksud tinggi bayang-bayang tolak dengan tinggi sebenar. Macam mana kita nak kaitkan dengan X? Macam mana kita nak kaitkan dengan X? Okey, tengok Okey. Ni pindah ke sebelah. Jadi kita akan dapat 1.2 tolak dengan ni kan tolak kan, dia jadi tambah dengan X sama dengan dia punya bayang-bayang. Jadi dekat bawah 1.2 tambah X. Boleh faham ke semua? Boleh, cikgu. Okey. Mira buat macam ni ke? Lain. Lain. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Dekat sini kita darab silang. Kita ada 2X. 1.6 darab dengan 1.2 tambah dengan X. Cari X tu dulu. Boleh, cikgu. Apa Amar? Apa Amar? Okey, cikgu buat terus tau Amar. 1.92
tambah ni 1.92. 1.6 darab 1.2 kita dapat 1.92. Ni 1.6 tambah dengan X kita dapat 1.6X. Jadi 1.6 pindah ke sebelah 2X tolak 1.6X sama dengan 1.92. Dekat sini kita dapat 2 tolak dengan 1.6. Kita dapat 0.4X sama dengan 1.92. Jadi X sama dengan 1.92 bahagi dengan 0.4. Kita dapat 4.8 meter. Ini apa 4.8 meter ni? Ini adalah tinggi sebenar untuk pokok. Jadi dekat sini dia kata apa? Anggarkan tinggi sepohon pokok. Okey, jadi jawapan dia adalah 4.8 meter. Okey, jadi sampai situ sahaja. Cikgu minta maaf lah termakan masa kamu. Tapi dekat sini cikgu bagi tahu cikgu pakai teknik nisbah kadar dan kadaran bab 1 bab 4 form 4. Form 1. Jadi tinggi sebenar dekat sini cikgu wakilkan untuk budak lelaki. Tinggi sebenar yang ni cikgu wakilkan untuk pokok. Ni cara nak buat dia tahu. Kamu kena pastikan kalau kamu setkan tinggi sebenar dekat sini, belah atas tinggi sebenar, sini mesti tinggi sebenar, sini mesti tinggi sebenar. Kalau kamu setkan bayang-bayang, mesti 2 meter dekat belah bawah bercakap tentang bayang-bayang, mesti dekat belah bawah cakap tentang bayang-bayang pokok. Lepas tu kamu selesaikan X dia. Itu sahaja teknik nisbah. Dapat info ni, boleh buat soalan ni. Okey, jadi selesai sudah kelas kita untuk malam ni. Jadi untuk kelas kita untuk malam ni, cikgu selesai dah orang kata. Minggu depan kita tak ada kelas tau. Minggu depan kita tak ada kelas. Jadi cikgu harap kamu study lah. Kamu dah nak SPM ni. Amar, bila SPM? Dah keluar belum? Dah dua cikgu. Kristina, bila keluar SPM? Dah keluar dah dua SPM semua? Dah keluar. Dah. Bila matematik? Lupa. Amira ada jadual? Ada. Forward kat cikgu boleh? Ke tak Boleh. ada? Okey, baik. Okey, jadi untuk siapa-siapa yang ada soalan boleh tunggu. Kita stay, kita bincang sama-sama soalan yang nak dibincangkan. Untuk siapa-siapa yang dah ada urusan, okey boleh bersurai. Terima kasih semua. Maaf salah silap daripada cikgu sekiranya ada kurang mana-mana untuk malam ni ya. Okey semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berehat. Bye. Hai, terima kasih cikgu. Okey. Minggu depan tak ada kelas tau.